kamu, tadi ada yang tanya apa nama soalan adab ni mana yang susah. Ustaz, sebenarnya kan soalan adab ni dia ada dua kan, kertas satu, kertas dua. Tapi sebenarnya yang kena banyak berfikir adalah kertas dua. Kertas dua ni ramai pelajar yang ada terlepas pandang, ada yang tak boleh berfikir tentang jawapan. Tapi Ustaz tunjuk dulu kertas dua adab di hadapan kamu ni lah. Okey, ini kertas dua adab. Tahun lepas punya kertas ya. Jadi soalan yang diberikan dalam kertas adab ini, ya anak-anak sekalian boleh tengok. Ya, berkenaan dengan yang pertama sekali dia bagi satu situasi. Adab kertas dua ni dia bagi situasi yang mana situasi itu kamu kena tahu adab apa yang kita kena buat. Contoh soalan Fatin menghadiri majlis sambutan hari lahir kawannya Nora. Okey, jadi kita pun faham dalam situasi ini Fatin dia hadir ke majlis sambutan hari lahir kawan Fatin yang bernama Nora. Jadi soalan terus pergi kepada yang pertama. Nyatakan dua adab yang perlu diamalkan oleh Fatin semasa di rumah Nora. Agak-agak kamulah bila seseorang ataupun Fatin ni datang ke majlis sambutan hari lahir Nora, ini adab apa ni? Adab apa ni? Adab ziarah atau adab apa tu? Adab di dalam adab di dalam majlis. Jadi kamu kena nyatakan dua adab dalam majlis. Kalau kamu tak tahu adab apa ni, itu problem juga tu. Adab apa ni ya? Fatin hadir majlis sambutan hari lahir kawannya Nora. Ini adab apa ya? Jadi kalau kamu tak tahu adab apa, tu problem. Jadi ini namanya adab adab di dalam majlis. Okey. Jadi kamu kena nyatakan, tulis dua adab yang perlu diamalkan oleh Fatin semasa di rumah Nora. Okey, apa adab dalam majlis yang perlu diamalkan oleh Nora, oleh Fatin? Tidak membuat bising, menghormati tetamu, itu antara adab dia. Okey, kemudian dia tanya kita. Tengok soalan kertas dua ni dia banyak kebat ataupun banyak bertanya pada kita. Sebagai tuan rumah, kita lah. Apakah yang boleh Nora lakukan kepada tetamu? Sebagai tuan rumah, katakanlah kita. Apakah kita ni, ya? Apa yang kita boleh buat? Kalau tetamu datang kepada rumah kita, apa yang kita kena buat? Apakah boleh Nora lakukan pada tetamu? Okey, bermanis muka, senyum. Maksudnya tetamu datang kena senyum, tak boleh bermasam muka. Itu antara contohnya. Nampak? Ini soalan yang kamu kena fikir untuk kertas dua. Okey, kemudian macam contohnya, nyatakan dua perkara yang perlu dielakkan oleh Fatin. Okey, ada pelajar dia akan jadi macam, ya Allah, aku tak tahulah jawapannya. Padahal kamu dah baca buku kan? Kamu tahu. Maksud perkara yang dielakkan maksudnya ialah apakah perkara yang dilarang di dalam majlis. Macam tu maksud dia. Tapi soalan ini dia guna pernyataan di atas tadi, Fatin hadir tu. Maksudnya kamu fokus pada Fatin. Tapi rupa-rupanya dia fokus kepada adab dalam majlis. Kamu ingat perkara-perkara yang ada dalam majlis ini? Ya? Okey, soalan berikutnya contoh. Okey, dia bagi lagi situasi. Adam datang lambat dan berbual ketika mesyuarat dijalankan. Adab apa ni? Kamu pun dah nampak dah. Bila ada mesyuarat, kamu tahu ini adab bermesyuarat. Jadi, situasi ni cerita pasal apa? Adam, dia datang lambat. Dah datang lambat. Dan dia berbual pula dalam mesyuarat yang dijalankan. Dia juga selalu membangkang. Apa tu membangkang? Membantah keputusan mesyuarat. Jadi, Adam ini, dia buat sifat yang tak baik. Pertama, datang lambat. Kedua, ketika mesyuarat, dia bersembang, berbual. Ketiga, dia selalu membangkang keputusan. Maksudnya, dia tak setuju. Dia main tak setuju. Semua dia bangkang. Semua tak setuju tanpa dengar dulu. Okey. Jadi, soalan dia tanya pada kita. Adakah perbuatan Adam patut dicontohi? Dan mengapa? Nampak tak? Jadi, pelajar akan fikir. Perbuatan Adam ni, macam mana nak buat jawapan dia? Padahal senang aja. Kamu boleh buat balik. Perbuatan Adam tidak patut dicontohi. Tulis tidak patut dicontohi. Mengapa? Kalau kamu buat tidak patut dicontohi, satu markah je. Kamu kena buat mengapa. Mengapa tak patut dicontohi? Kerana Adam tidak beradab di dalam mesyuarat. Jawab je macam tu. Tak payah risau. Maksudnya dia tidak beradab dalam mesyuarat. Itu contohnya. Yang Ustaz tunjuk ni sama dengan kertas percubaan sekolah saya. Ya Khairin, inilah soalan tahun lepas. Ustaz, kenapa adab kertas 1 jam 30 minit, kertas 2 1 jam je? Betul. Ya Ira, betul. Ira mengutarakan soalan kertas adab kertas 2 ni paling sekejap. Padahal kertas adab 1 tu paling senang. Ya, tapi dia lama.
Sampai pelajar yang tahun sudah Ustaz jaga present tertidurlah. Tidur jaga balik, tidur balik. Tidur tak bangun-bangun. Kan? Ada yang berlakon jadi Spiderman. Dia bosan. Dia pandang dinding, dia panjat dinding. Tahun lepas punya cerita budak-budaknya. Allah. Ya? Tapi bila ada kertas 2, kan? Semua tak cukup masa. Betul tak? Sebab masa dia 1 jam. Tapi kamu jangan khawatir sebab akan datang UPKK, adab 1 dengan adab 2 dia tak pisahkan masa. Dia gabung sekali. Tapi kamu semua tak ambil dah UPKK. Jadi adik-adik kamu pula yang ambil UPKK. Jadi kamu kiranya apa? Generasi yang jawab soalan bentuk soalan yang macam ni lah yang last. Akan datang generasi lain pula. Ustaz jaga sekolah mana? Ustaz jaga dekat Gombak ni, Kafah Rashidin. Okey, baik. Ustaz boleh teruskan? Sebab Ustaz nak cerita pasal kertas soalan dulu. Baru lepas kertas soalan, Ustaz bagi terus kuis. Boleh? Kita bagi kuis terus. 80 soalan. Nur Hafizah. Hazirah. 80. Serius lah? Tak ada lah. 30 soalan saja. Okey, tak apa. Kita teruskan. Ustaz nak cerita pasal kertas 2 dahulu. Ya, kertas 2 dahulu. Okey. Sambil-sambil tu kalau Ustaz tengok apa pertanyaan kamu tentang adab, Ustaz cuba jawab. Mana yang Ustaz sempat tengok dan Ustaz scroll, mana yang Ustaz nampak, Ustaz akan cuba bantulah. Mana yang Ustaz tak dapat nak jawab tu, takut terjauh sangat, Ustaz minta maaf ya. Okey. Kemudian soalan kedua, dia tanya, tulis 2 adab yang patut Adam amalkan. Jadi kamu jangan khawatir sebab soalan ni dia cakap tuliskan 2 adab yang patut Adam amalkan. Adab apa? Adab dalam mesyuarat tadi. Kamu dah tahu, ni adab mesyuarat. Maksudnya Adam dalam mesyuarat, apa adab yang dia perlu amalkan? Maksudnya menghormati orang lain, tidak menimbulkan perbalahan. Apa lagi? Berbincang dengan aman, mengeluarkan idea yang bernas. Boleh buat macam-macam. Ustaz, kalau saya buat jawapan sendiri boleh Ustaz? Contoh apa? Contohnya memberi pendapat yang bagus. Boleh? Memberi pendapat yang bagus. Dia kata dengan idea. Apa lagi? Tidak buat bising ketika mesyuarat. Boleh? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau kamu buat, dapat pahala. Itu bukan adab. Itu bukan adab mesyuarat. Itu kelebihan kalau kita beradab. Jangan buat macam tu ya. Mendapat pahala, disayangi kawan dan disayangi oleh Allah dan Rasul. Itu bukan adab mesyuarat. Itu kelebihan mesyuarat. Kena bezakan 2 tu. Yang 2 ni baru, yang ketiga ni baru soalan. Berikan 2 hikmah ketika bermesyuarat. Contohnya, hikmah mengamalkan adab mesyuarat dapat melahirkan sikap bersatu padu. Buat ayat sendiri boleh Ustaz? Boleh. Saya buat suasana aman. Sebab tak ada orang bantah apa semua kan. Suasana aman. Boleh, terbaik. Boleh diterima. Masalah ataupun keputusan dapat dicapai. Masalah dapat diselesaikan. Boleh, tak ada masalah. Menepati masa. Menepati masa tu adab ketika mesyuarat. Ini hikmah. Tak tahulah Ustaz kenapa adab paling lama waktu satu kata 2 tu. Ustaz dah cakap tadi dah. Dia clashing masa, dia tak tahu ke. Merapatkan silaturahim pun boleh juga. Kelebihan bermesyuarat. Mengeratkan silaturahim sebab tak berlaku pergaduhan. Sebab tu Ustaz kata adab ni sebenarnya senang dapat markah. Kamu boleh buat ayat sendiri yang berkaitan, akan tetapi jangan lari daripada tajuk. Contohnya berikan adab ketika bermesyuarat. Kamu pun buat jawapan. Mengeratkan silaturahim kepada keluarga si mati. Sudah. Orang nak mesyuarat ke nak pergi tengok si mati? Yang itu salah lah 100% ya. Okey, baik. Nampak ni? Yang ini kamu kena fikir sendiri. Sebelum Ustaz tengok soalan yang kelima, tengok soalan keempat ni. Agak-agak kamu lah, apa kamu nak buat? Apakah akibat? Kalau akibat ni maksudnya benda tak baik, benda yang buruk. Apa akibat jika Adam berterusan bersikap demikian? Bersikap apa Ustaz? Bersikap tadi, datang lambat, berbual waktu mesyuarat, membangkang waktu mesyuarat. Contoh kamu tengok kan, datang lambat, berbual dalam mesyuarat, membangkang dalam mesyuarat. Kamu boleh buat ayat, menimbulkan pergaduhan, menimbulkan suasana tidak aman. Maksudnya dia buat pembangkangan. Okey, apa akibat seterusnya? Kalau tak ingat apa yang kamu dapat, kamu boleh buat tidak disukai rakan sekerja. Macam itu pun boleh juga. Boleh buat ayat sendiri ya.
Ataupun kamu boleh buat mesyuarat kacau bilau. Hilang kepercayaan kan? Hilang apa nama tadi saya cakap apa tadi? Yang awal tadi kan. Kamu boleh buat pendek, hilang kepercayaan. Daripada rakan-rakan sekerja, hilang kepercayaan. Kemudian tiada keputusan kan, asyik bangkang. Macam cerita Piramli tu, anak bapa tu kan, hakim tu cakap apa, kamu ni asyik bangkang, bila hukuman nak selesai dah. Macam tu. Siapa yang tengok lah cerita Piramli tu? Tengok ke Hazira? Tak tengok. Cerita Piramli saya tak tengok. Kan, cerita Piramli apa kamu tahu? Alibaba, Bujang Lapuk? Tak tengok. Bujang Lapuk? Tak tengok. Pendekar Bujang Lapuk? Cerita macam Piramli ni, dia banyak teladan ya. Ustaz, kalau kita tulis dimungkari Allah, murkai bukan mungkari. Yang guna akaun Justina Madais, bukan mungkari. Dimurkai, MURKAI, murkai, mungkari bukan. Kalau mungkari itu maksudnya Allah murka. Allah benda-benda tak baik, mungkar. Jadi murkai, dimurkai Allah pun boleh juga. Okey. Ustaz saya kata tak boleh letak mendapat pahala sebab terlalu umum. So macam mana ya? Okey, kalau tak boleh mendapat pahala, terlalu umum lah. Yalah Ustazah kata kamu terlalu umum. Kadang-kadang yang terlalu umum tu lah ramai orang buat. Tapi penanda kertas dia tidak akan kata salah, dia akan bagi markah lah. Tapi kalau banyak sangat soalan tu kamu buat mendapat pahala, penanda kertas mungkinlah markah tu dia bagi separuh ke, wallahu a'lam macam mana. Tukar kepada ayat lain. Mendapat pahala boleh buat ganjaran daripada Allah. Contoh. Tidak disukai bos. Jangan buat bos, buat majikan. Bos ni tak sesuai digunakan ya. Mim alif jim ya. Qaf nun ya. Lagi satu, semua tulisan Jawi ya, bukan Rumi. Okey, nombor 5, sebagai seorang sahabat. Nampak? Dia minta pendapat kita. Sebagai seorang sahabat, maksudnya sebagai seorang kawan kepada Adam tadi, apakah nasihat anda kepada Adam? Yang ini kamu kena bagi nasihat pada Adam. Contoh, sebagai seorang sahabat, apakah nasihat anda kepada Adam? Nasihati Adam supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ataupun pesan pada Adam, ataupun kamu boleh buat sentiasa mengingati Adam tentang perkara-perkara baik pun boleh. Ataupun paling senang yang tadilah, menasihati Adam supaya tidak ulangi balik perbuatan tadi, perbuatan buruk itu. 2 markah. Nak jawapan sendiri. So ni ada kertas 2. Okey, kemudian Rafris kata memberi nasihat dengan kata-kata sopan untuk tidak mengulangi perbuatan yang buruk. Betul Raf. Betul. Kalau jangan berbuat maksiat, jangan tak sesuai. Ya. Okey. Seterusnya, tadi berdasarkan kepada situasi. Sekarang tadi situasi berbentuk ayat, cerita. Sekarang situasi berbentuk gambar. Nampak basikal lajak. Tu dia. Yang ni siapa ada basikal tak ada brake ni? Ustaz ada perenggan ke? Kalau dia bagi kita tengok kalau ada karangan, kita tengok ada tak perenggan. Ustaz macam nak je saintis. Sin alif hamzah selari ya nun ta yasin, saintis. Macam tu. Okey baik. Siapa yang ada basikal lajak ni tak ada brake? Ustaz geram betul kalau budak-budak basikal tak ada brake ni. Siapa yang ada basikal tak ada brake? Jatuh tangan. Semua. Siapa tak tahu naik basikal? Senyum. Muka. Ustaz yang batuk. Saya tak ada brake belah kiri. Ustaz kan sebenarnya kan nak tahulah. Ustaz memang paling tak gemar betul budak-budak naik basikal yang basikal lajak ni tak ada brake. Tapi ada satu kes lah, satu peristiwa Ustaz, bukan anak murid Ustaz tapi ada anak murid Ustaz, kawan dia naik basikal lajak meninggal dunia sebab dia bukan terlanggar, dia tak sempat nak mengelak. Lalas dia yang langgar. Dia langgar apa? Lori sampah. Sian dia langgar lori sampah. Jadi apa berlaku kat dia?
meninggal dunia. Sebab laju sangat. Zoom, jenis bam dengan ceritanya. Dilanggar lori sampah tu. Mungkin waktu langgar tu dia kehilangan kawalan, tayar tu langgar batu apa mungkin lah, Ustaz tak tahu sebab bukan ustaz yang ada kat situ. Tercampak ke ataupun mungkin dia terus ke depan, kepalanya kena dekat lori sampah tu punya depan, bumper depan kot. Hentakan kuat, sebab tu kot dia meninggal ya. Jadi saya nak ingatkan kepada semua, siapa ada basikal, jangan berlumba-lumba, janganlah menggatal-gatal membawa basikal secara tidak ada peraturan ya. Okey. So itulah nasihat tentang naik basikal. So mari kita lihat. Pertama sekali bila dengar ya, Ustaz bagi teknik jawab soalan untuk bergambar. Pertama sekali bila ada gambar, tolong pastikan kamu kenal pasti gambar tersebut. Kenal pasti macam mana Ustaz? Ni. Dia ada signboard, dilarang berbasikal di kawasan ini. Tapi budak berdua ni dia menaiki basikal di kawasan yang dilarang. Lagi apa yang kamu kena tengok? Budak ini membahayakan diri dia. Ya, dengan buat gaya Superman. Superman. Tak ada break kan. Yang ini pun sama, membahayakan diri dia. Dia buat aksi dengan wheelie basikal dia. Kalau tak tayar belakang naik, wikang kan. Depan dia wheelie basikal dia. Okey. Jadi kita tengok apa soalan dia. Soalan dia berbunyi. Senaraikan dua kesalahan semasa aktiviti tersebut. Nampak? Dua kesalahan budak ni. Apa yang kita boleh tulis? Siapa boleh? Siapa? Oh, Ryan beritahu tragedi lajak. Siapa boleh bagi tahu Ustaz ataupun tulis dekat message, dekat Q&A, bukan message, Q&A. Apa dua kesalahan ataupun kesalahan daripada aktiviti ni? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Agak-agak apa kesalahan budak-budak ni? Jawab kakak. Melanggar peraturan. Okey, betul. Melanggar peraturan sebab dia berbasikal di kawasan dilarang. Lagi? Berbasikal tempat dilarang. Okey, sama. Melanggar peraturan. Okey, dah satu. Berbasikal di tempat larangan sama dengan melanggar peraturan. Boleh berlaku kecederaan. Itu akibat. Tapi kita nak apa kesalahan budak-budak ni? Tadi kamu dah cakap naik basikal tak ada brake, tak ada, jawapan tak sesuai. Tidak pakai topi keledar. Mungkin boleh terima tapi biasanya orang naik basikal kalau dia naik basikal yang jenis berkumpulan tu dia pakai topi keledar. Ni basikal biasa je. Ya, membahayakan orang lain ataupun berbasikal secara berbahaya. Tulis. Berbasikal secara bahaya. Contoh, lagi satu membahayakan orang lain. Lagi satu melanggar peraturan ataupun berbasikal di kawasan yang dilarang. Empat nampak. Empat kita dapat. Empat. Tadi apa? Melanggar peraturan. Berbasikal di kawasan dilarang. Membahayakan orang lain. Membawa basikal secara berbahaya. Tambah lagi satu. Membahayakan diri sendiri. Macam itulah. Membahayakan orang lain lah paling tepat kan. Kan? Maksudnya ini kesalahan yang dia buat. Kamu buat dua tu. Ya. Dapatlah markah 2. Ustaz, saya nak buat 3 boleh Ustaz? Berbasikal di kawasan dilarang, membahayakan orang lain, kemudian berbasikal secara berbahaya. Kamu buat 3. Padahal jawapan tu dia nak 2 je, kamu buat 3. Boleh, tak ada masalah. Tulis nombor 3, yang ketiga. Boleh, kamu nak lebihkan jawapan boleh. Tapi ingat, kamu hanya dapat 2 markah je kalau 2 betul. Kalau walaupun 3 betul, tapi dia tetap 2 markah. Kenapa dibolehkan tulis lagi satu jawapan Ustaz? Okey, ini Ustaz dapat daripada penceramah teknik jawab soalan. Dia kata kalau kita lebihkan satu, katakanlah jawapan pertama kita tu salah. Jawapan pertama kita tu salah kan? Contoh. Lepas tu tiba-tiba jawapan tambahan kita yang ketiga tu betul. Dengan jawapan yang kedua betul. Jadi itulah penyelamat kita. Dapatlah 2 markah. Membahayakan nyawa sendiri. Boleh ke? Boleh. Sama dalam membahayakan diri sendiri tu boleh. Oh, jadi Ustaz bolehlah tambah lagi satu jawapan? Boleh, tak ada masalah. Kalau dia bagi 2, tambah lagi 1, 3. Tapi kalau 3-3 betul, jangan kata 3-3 betul dapat 3 markah. Tak, dia tetap bagi 2 markah. Okey, apa lagi soalan ditanya untuk gambar tadi? Tuliskan, ni baru betul. Akibat jika melakukan perbuatan seperti dalam gambar di atas. Apa akibat dia? Kalau kita naik basikal macam ni, apa yang berlaku? Apa akibat dia kita naik basikal macam ni? Berlaku kemalangan. Contoh. Ya, berlaku kemalangan. Apa lagi? Berlaku kemalangan. Membahayakan orang lain. Ustaz rasa yang membahayakan orang lain tu sesuai dekat akibat ni. Berlaku kematian. Boleh menyebabkan kematian. Membahayakan diri sendiri.
Ustaz, kalau kita tulis 3 jawapan tapi markah 2 ada ekstra markah. Tak ada ekstra markah, Ryan. Tambah lagi satu ekstra jawapan tu untuk bantu kita katakanlah kita tersalah jawapan. Jadi jawapan tambahan tu betul. Dia bantu kita dapat markah. Tidak pakai topik lidah. Itu akibat. Kita nak akibat. Maksudnya tadi apa? Boleh berlaku kemalangan. Lagi satu boleh menyebabkan kecederaan pun boleh. Tak ada masalah. Boleh mengancam. Okey, mengancam nyawa orang lain. Nanti masuk hospital. Okey. Kawan kita tulis. Nanti masuk hospital. Ustaz, teks saya. Apa dia? Kamu tanya apa? Tidak pakai topik lidah. Tidak pakai topik lidah itu kesalahan. 2 kesalahan. Itu kesalahan. Sekejap. Menyusahkan orang lain. Kalau buat 4 jawapan, okey, kawan kita kata dia buat 4 jawapan. Okey, Ustaz galakkan tambah 1 jawapan je. Tapi kalau kamu buat 4 jawapan, betul-betul 4 tu betul semua, jawab markah tetap 2. Lagi satu, kalau ada batu kat situ, dah lama luka parah kan? Betul. Lagi satu. Soalan jawi burung layang-layang. Apa ni? Oh, kawan kita tanya. Sekejap. Soalan jawi burung layang-layang terbang tempat kosong. Jim ke awan, dal di awan. Apa ni? Apa maksud kamu? Nanti kamu cakap dengan Ustaz apa maksudnya. Ya. Okey, baik. Ustaz, muat ke kalau tambah ayat lagi? Okey. Kalau kamu buat lebih, kamu buat 4 tak muat lah. Buat lagi 1 je kat bawah ni. Buat lagi 1 je. Okey, kemudian soalan ketiga, dia minta cadangan yang cadangan dari kita. Cadangkan 2 perbuatan yang sepatutnya dilakukan semasa aktiviti berbasikal. Agak-agak kamu lah, tajuk berbasikal ni, adakah adab berkenaan dengan kenderaan dalam adab, subjek adab? Jadi kamu kena kuasai betul-betul, ya. Okey, jadi yang nombor 3 ni, dia suruh cadangkan perbuatan sepatutnya dilakukan semasa aktiviti berbasikal. Berbasikal di tempat yang selamat, contoh. Tapi kena ingat, nampak tak markah dia 4? Maknanya 1 jawapan 2 markah. Katakanlah kamu tak dapat jawapan yang terbaik, kamu tak dapatlah markah penuh. Jadi cadangan ni mungkin panjang sikit. Cadangan pertama, berbasikal di tempat yang selamat. Cadangan yang kedua, berbasikal mengikut peraturan yang betul. Pun boleh. Berbasikal tempat yang disediakan. Betul. Berbasikal tempat yang disediakan. Okey, orang nampak? Cerita pasal berbasikal banyak dia punya soalan. Senaraikan dulu. Okey, tak apa. Ini kita tinggalkan. Maknanya ialah untuk soalan yang ketiga ini, kertas 2 adab, kamu kena huraikan situasi dalam gambar. Okey, seterusnya. Dia terus kepada situasi secara ayat. Dia minta, dia cerita pasal kakak. Kakak menghidangkan makanan menggunakan pinggan yang retak. Okey, ni tajuk apa? Ada apa ni? Kakak menghidangkan makanan menggunakan pinggan yang retak. Ada apa ni? Adab menghidang makanan. Jadi, bila kita baca kakak menghidangkan makanan menggunakan pinggan yang retak. Pinggan yang retak. Maksudnya kakak ni ataupun perempuan ini, dia hidangkan makanan guna pinggan yang tak elok lah. Maksudnya dia hidangkan makanan tak betul. Jelaskan 2 akibat dari situasi di atas. Maksudnya pinggan yang retak, dihidangkan orang. Apa yang berlaku? Boleh berlaku kecederaan. Orang tu tengah nak katakanlah pinggan tu retak, orang tu pakai tangan makan, luka kena dekat tangan dia. Apa lagi berlaku kecederaan? Menimbulkan tidak selesa kepada tetamu. Contoh. Okey, pinggan retak, ya. Okey. Ada kan? Malas sangat nak cari pinggan yang elok. Asalkan pinggan, bawa je. Tengok-tengok pinggan tu retak. Tak baik. Okey. Tapi kalau bukan pinggan kaca pun, pinggan plastik contohnya. Pinggan plastik tu dah kotor. Dibasuh banyak kali pun, dikelorok pun tetap kuning. Jangan hidangkan dengan pinggan yang macam tu. Kita kalau tetamu datang, hidangkan dengan peralatan pinggan yang terbaik. Okey. Yang ni kamu boleh jawab lah. 2 hikmah beradab ketika menghidang makanan. Kemudian, tengok dia minta pendapat kita. Agak-agak kamulah. Apakah nasihat kamu kepada kakak? Apakah nasihat anda kepada kakak? Kita tahu kakak ni dia hidang makanan guna pinggan retak. Apa nasihat kita? Sama juga.
Nasihati kakak itu supaya jangan ulangi perbuatan itu. Ataupun beritahu kakak gunakan pinggan yang elok. Gunakan peralatan makan yang baik. Boleh. Ya. Nampak? Dia minta pendapat. Ini Ustaz rasa kalau kita tak banyak idea ni, habis. Ustaz, apa beza hikmah dengan akibat? Okey, terbaik. Terima kasih bertanya. Akaun Justina Madais. Dia tanya, apa beza hikmah dengan akibat? Hikmah ni ya adalah kelebihan. Apa kelebihan hikmah? Akibat ni ialah apa akibat? Benda tak baik lah. Apa akibat kalau kita tak beradab? Benda yang tak baik. Akibat ni benda yang tak baik. Jadi bila kita buat benda tak baik, apa akibat dia? Kalau kita buat benda baik, apa kelebihan dia? Apa hikmah dia? Tu contoh. Ustaz, buku berapa kuis? Kejap lagi mula. Ustaz, kakak saya tak ada makanan. Ryan. Ustaz dah jawab tadi dah Ryan. Hikmah dengan adab. Hikmah tu kelebihan, akibat tu benda tak baik. Kejap lagi kuis. Kejap lagi kuis. Jangan risau. Bagilah Ustaz cerita benda ni. Soalan ni penting ni. Ustaz, soalan apa jarang keluar? Soalan yang jarang masuk, soalan kepada pemimpin jarang masuk. Ya? Soalan kertas 2 ada berapa soalan? Kertas 2 ada, kejap. Kita tengok dia punya muka soalan. Kertas 2 ada 5 soalan. Satu soalan ada 5 anak soalan lagi. Maksudnya kertas 1, kertas 2 ni ada 5 soalan. Setiap satu ni ada 5 soalan. Jadi 5 ada 5, 10, 25 soalan lah. 25 soalan. Okey, soalan yang berikutnya, yang terakhir dalam soalan yang kelima lah, soalan kelima. Ni soalan terakhir. Dia bagi lagi teks. Hakim pergi ke Pulau Pinang. Okey, Hakim pergi Pulau Pinang. Dia telah tersesat dan dia pergi ke balai polis untuk bertanya, ada apa ni? Apa beza kesan dengan hikmah? Kesan ni maksudnya apa kesan kalau kita beradab? Contohnya kalau kita beradab dalam kita adab. Kalau kita beradab ketika berjalan, apa kesannya? Kesannya maksudnya perjalanan kita diredai, perjalanan kita selamat. Kalau hikmah ni kelebihan. Kelebihan ni maksudnya apa kelebihan kita dapat kalau kita beradab ketika berjalan? Tu beza dia. Ya, betul. Adab bertanya. Jadi dia bagi kat sini adab bertanya. Berdasarkan situasi di atas, tulis 2 adab yang perlu ada pada hakim. Adab bertanya. Lagi satu apa dia? Apa lagi? Adab bertanya. Kau boleh buat sekejap ya. Ustaz kat bawah ni pun ada nota juga. Nota kena tengok juga. Nota Ustaz tu tolong baca juga ya. Nota Ustaz pun tolong baca juga. Okey, adab bertanya. Meminta izin sebelum bertanya. Maksudnya sebelum bertanya, minta izin dulu. Maksudnya hakim nak bertanya ke balai polis, dia minta izin pada tuan orang yang nak ditanya tu lah. Contohnya, maafkan saya, boleh saya tanya? Macam tu. Bukan terus tanya. Sampai kat orang tu terus tanya. Jalan nak pergi ke sekian-sekian di mana ya? Sudah, dia ni siapa kan? Main jawab je, kita kena minta izin dahulu. Kemudian bertanya dengan bermuka manis. Tanya dengan senyuman, maafkan saya, boleh saya bertanya? Jangan buat macam tu. Senyum je. Maafkan saya, boleh saya tanya? Saya ni sebenarnya sesat jalan. Macam tu kan. Ataupun tanya dekat seseorang, Kak Awek contohnya. Assalamualaikum. Maafkan saya nak bertanya. Sudah pukul berapa jam sekarang ya? Tanya Kak Awek kan. Awek tu balas balik. Sudah basi cara mengorak kita. Kan? Orang perempuan sekarang mana ada tanya-tanya macam tu kan? Tanya pukul berapa, cakap lah nak ngorak kita. Habis macam mana Ustaz nak ngorak macam tu? Itu kelas lain. Itu kelas lain. Bayarannya mahal sikit. 100.5 1 jam. Tak ada. Ustaz tak ajar ilmu tu pada kanak-kanak. Itu Ustaz ajar pada ilmu tu pada orang tua je. Dah bagi perhatian, mengarut yang. Okey, nombor 2. Pada pandangan anda, dia tanya balik kat kita, pandangan kita. Apakah yang akan berlaku jika hakim bertanya dengan kasar? Hakim ni dia tanya dengan kasar. Contoh, dia jumpa orang ni kan, dah jumpa orang, kamu tengok dia punya situasi.
Dia pergi balai polis, dia tak nak bertanya. Tiba-tiba dia tanya dengan kasar kat balai polis tu. Tuan, saya ni sesat ni. Mana jalan nak pergi ke Georgetown? Contoh. Oh, dah lah pergi tanya pula. Tanya pula kat polis. Polis tu apa lagi? Dia katuk misal macam ni. Kamu pun tahu apa terjadi kat dia kan? Okey, jadi maksudnya kalau dia kata apakah yang akan berlaku jika hakim bertanya dengan kasar, apa akibat kalau kita tak beradab ketika bertanya? Itu maksud dia. Jadi kalau akibat dia sesat jalan, boleh mendapat susah, boleh menghadapi masalah. Ingat dua je, dapat susah, hadapi masalah. Dan yang ketiga, sesat berjalan. Ini hikmah mengamalkan adab ketika bertanya. Hikmah dia dipermudahkan hajat, luas ilmu pengetahuan, tidak sesat jalan. Okey, baik. Jadi itulah dia soalan adab kertas 2. Ni dia. Adab kertas 1 saya tak tunjuk kenapa? Sebab adab kertas 1 insya-Allah mudah pada kamu. Cuma adab kertas 2 ni saya utamakan sebab dia banyak, kalau kamu perasan yang anak-anak sekalian, adab kertas 2 ni banyak kepada kita bagi pendapat kita. So pendapat kita tu mahal. Ya, bermarkah. Selama ni kita bagi pendapat kat kawan kita kan, sekian, tak ada markah. Yang ni ada markah. Kalau betul markah apa? Penuh. Okey semua anak-anak. Yes. Mumtaz. Adakah kamu bersedia untuk menjawab soalan? 80 soalan, sedia? Sedia dah start 80 soalan. Tak adalah. Hikmah mendapat pahala kata kawan kita. Okey. Jadi Ustaz akan tekan continue. Okey, Ustaz akan tekan, Ustaz akan copy salin dia punya link. Kamu boleh tekan link tu dan tunggu sehingga Ustaz tekan accept untuk semua untuk kita mulakan quiz kita ya. Jadi sekejap bagi Ustaz setting dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh tengok dekat chatting. Boleh tengok dekat chatting sekarang. Ustaz pastekan. Okey, boleh tekan dan masuk. Yang guna akaun anak syurga okey. Baru belajar 2 minggu dengan Ustaz jadi robot terus. Atifana jadi dinosaur. Nur Mazalina yang guna akaun Nur Mazalina jadi robot. Tepiak mata dia. Tak kedip-kedip pun. Memang betul robot ni. Muaz okey Muaz. Okey. SNS. Apa nama kamu tadi ya? Jiha ya nama kamu? SNS bukan? Oh ingatkan Jiha. Okey, kita tengok berapa orang yang dah masuk. Malam ni tak ramai sebab kawan-kawan kita menyertai solat hajat dan baca Yasin sekolah masing-masing. Jadi tak apa dia tengok rakaman tapi tak ramai pun 75. Okey tu 70 orang ni okeylah. Okey 49. Kita ada siapa ni? Kita ada Syiraz, Farhana, Zahira Aisyah, Kaisar, Abiana, Diayudin, Amni Akila, Hanan 17. Siapa Hi ni? Hi ke Hai? Letaklah nama. Tolong hantar kuis lagi. Okey, ada kawan kita yang minta kita hantar kuis. Okey, Ustaz hantar kuis lagi. Masuk. Okey, Ustaz hantar link dah. Masuk. Boleh masuk tak? Siapa yang tak boleh masuk link tersebut, Ustaz share dekat grup WhatsApp. Ustaz share kat grup WhatsApp ya. Siapa yang tak dapat link tersebut. Okey, katakanlah tak boleh join juga. Kamu masuk dalam quiz. Ejaannya macam ni. QUIZI ni. Kemudian kamu masukkan kod ni 979970. Okey, kita ada Hai tadi. Kita ada 8A Amin, Fayah Ahmad, Anak Syurga Wise, Fitriani Fadilah, Afi Nadif, Q underscore handsome, Alia, kita ada Adelia, lu tepi Adia Lutfia. Okey. Kita ada Rafris iaitu Irfan, kita ada Rania Rifat, Nundamia Maisara, Zulfa Zahra, Nur Ira apa nama sebut tadi?
Apa nama Ada Mara 8A, Marisa Mukhtar cuba teka, tak nak. Alfa Nafisa, hehe. Budak yang nak lulus. Zaril Akil, Ronaldo. Darjen Pro. Kamen Rider Eternal. Yes, anak syurga, Amna Anissa, Syazia. Mana Syazia? Dia tanya ke apa ni? Syazia, mana Syazia? Kita ada Daris Wafi, Tarifi. Daris Wafi, Tarifi. Aina Azilia, ini Hazira, ya Hazira, Mesa, Nuruz Nakila, Bos, Ali Nafa, Mia, insyaAllah dapat A, amin. Manny, Afi nak dapat A, Trejo, Ricky, Wen, I, dapat A, milikku 100, Akagami, No Aziz, Ujohana, Hamzah Forever Single, serius lah Hamzah Forever Single, kahwin nanti jemput ya. Okay, Raihana, Ronaldo, Messi, Irdina, Ainul, Hanif nak 8A, sedia semua, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab soalan 100 soalan. Cik, kawan kita. Kucing Cini yang nak jawab soalan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjawab soalan. Apa ni, ada orang tiru nama saya? Tak tahu. Okay, selamat menjawab ya. Soalan mudah saja. Soalan mudah saja. Siapa tak boleh masuk dekat krisis punya web, masukkan nombor 939. Nampaknya ramai yang laju menjawab soalan, tinggal karak-karakan yang lain. Okey, sambil kamu jawab soalan tu, sambil tu dengar ya. Perasan tak dekat soalan kertas 2 tadi, tak ada cerita pun pasal solat jenazah. Maknanya tahun lepas solat jenazah tak masuk dekat kertas 2. Tapi jangan kita anggap dia tak masuk tahun ni. Mungkin dia masuk dekat kertas 2 pasal solat jenazah. Bersedialah. Contohlah dia bagi gambar kubur. Apakah adab yang kita boleh buat ketika kita berada di tempat di atas, contoh macam tu. Boleh yang guna akaun hadis. Apa nama kau ya? Fatimah Saya panggil Siti lah, boleh? Siti? Okey, Siti. No. Akila. Ning Baizura. Jawab. Nanti beritahu Ustaz. Kenapa yang guna akaun Darlina macam tak puas hati je? Langkah selepas tak turun-turun. Senang je kan soalan dia. Tapi saya tengok dekat skor sekarang Kamen Rider Eternal di atas. Tapi setakat ni tak ada merah lagi. Dia masih lagi jawab soalan dengan betul. Kamen Rider Eternal. Laju jawab. Okey, budak yang nak lulus di tangga yang kedua sekarang, Nadif tangga yang ketiga. Nadif ambil balik tempatnya di tangga yang kedua. Kamen Rider Eternal masih lagi nombor 1. Nadif turun di tangga yang ketiga, manakala Marisa Mukhtar tangga keempat. Nadif naik balik tangga yang kedua. Nampak? Ya, okey, kita tengok sekarang ni Firaur tempat yang kelima. Cuba teka tempat yang keenam. Setakat ni lah. Cuba teka naik tempat yang kelima. Tapi masih terlalu awal untuk kita cakap siapa yang nombor 1. Sebab setakat ini Nadif masih menguasai tempat yang kedua. Cuba mengejar Kamen Rider Eternal. Siapa yang tak tahu apa itu Kamen Rider? Kamen Rider ni adalah watak kartun.
Siapa minat Kamen Rider Ustaz? Okey, budak yang nak lulus berapi tempat yang naik balik tempat yang ketiga pula. Tadi Nadir naik tempat yang ketiga, naik tempat yang ketiga. Nadir memang tak berhati, dia tak biarkan dia memang dua. Okey, soalan ada 30 soalan. Ustaz tengok sekarang ada yang nak Hafim jawab soalan. Nadir lagi 3 soalan. Kamen Rider Eternal ada lagi lebih kurang beberapa soalan lagi. Jawab. Ustaz bagi masa 9.25 kita selesai ya. 9.25 kita selesai. Jam sekarang 9.19. Jam sekarang 9.19. Nadir tempat yang pertama sekarang. Nadir memotong Kamen Rider Eternal. Tapi Kamen Rider Eternal dia ada lagi 3 soalan. Nadir lagi 1 soalan. Adakah markah Nadir tinggi daripada Kamen Rider Eternal? Budak yang nak lulus berapi tempat yang ketiga, markah dia pun hampir-hampir saja dengan Kamen Rider Eternal. Marisa Mokhtar tempat yang keempat, markahnya 15,000. Dipotong oleh Kaiser. Macam Nadif selesai menjawab soalan dengan markah 28,200. Tetapi kita tunggu Kamen Rider Eternal punya markah sebab dia 27,000. Adakah dia mampu capai 28,000? Okey, Marisa Mokhtar naik tempat yang keempat. Kamen Rider Eternal berjaya memotong Nadif dengan 28,800 skor markahnya. Nadif 28,200. Kita tengok budak yang nak lulus. Adakah budak yang nak lulus boleh memotong tempat Nadif? Sebab Marisa Mokhtar dia dah mula naik tempat keempat, hampir markahnya. Nak Irawer tempat yang keempat sekarang ni. Ustaz boleh bagi link lagi? Boleh Ustaz bagi link lagi. Tengok dekat grup Ustaz bagi link lagi ya. Sekejap ya. Okey, boleh tengok link dekat grup. Dekat grup. Nanti budak yang nak lulus berapi ni tempat yang kedua sekarang dengan markah 29,800, manakala Kamen Rider Eternal 31,500. Natif tempat yang ketiga 28,200. Jika kita lihat pada markah sekarang, andai katalah tak ada markah yang 28,000, maknanya Natif tempat yang ketiga, tempat kedua budak yang nak lulus tempat yang pertama dengan Kamen Rider Eternal. Tapi belum tentu lagi sebab mungkin ada yang boleh capai markah yang tinggi. InsyaAllah. Asyik Ustaz, terbaik Ryan. Ustaz, kenapa saya selalu terkeluar dari quiz? Malah nak join balik, saya asyik terkeluar je. Kenapa terkeluar Ira? Tak apalah Ira, nanti lepas kelas Ustaz akan sharekan link yang berbentuk assignment. Nanti try jawab. Okey, baik. Masa ada lagi lebih kurang 3 minit. 3 minit lagi masa kita ya. Ada 63 yang menyertai quiz. 63 orang menyertai quiz. Masa ada lagi 2 minit lagi. 2 minit lagi untuk kamu jawab. 2 minit lagi untuk kamu jawab. Kalau tak pergi scroll ke bawah, kita ada yang baru masuk ke? Nampak. Yang guna akaun Wan Muhammad Elmi, okey. Okey. Garu-garu kepala tu okey ke? Okey. Okey, garu terus. Amboi. Q, okey Q. Q cakap tahniah pada akak tau, Mumtaz. Ustaz, saya salah satu. Dapat nombor 4. Irene nombor 4. Yang guna akaun Nur ni kamu lah. Okey, masa ada lagi 1 minit. Ustaz, nama saya Izzara Zulaika. Hai Izzara.
Ustaz ada nama anak murid Ustaz namanya Zulaika Syazwani. Tapi nama dia Zulaika Syazwani, Ustaz panggil dia Zul. Pernah tak orang panggil nama kamu Zul? Kalau tak pernah Ustaz panggil Zul. Oh, terus hilangkan diri. Zulaika Syazwani, Zulaika Syazwani. Zara, okey baik. Masa dah habis. Okey, jadi anak-anak sekalian, siapa yang tak sempat menjawab, Ustaz akan jadikan ini sebagai latihan. Quiz malam pun Ustaz akan share balik ya. Quiz malam pun Ustaz akan share balik. Okey, tanya kepada yang berjaya menjawab, kepada yang tak habis menjawab lagi, kamu pun Ustaz angkat sebagai berjaya juga sebab usaha mencari jawapan. Quiz pun kena rekod baru perasan. Yelah bila quiz ni rekod, dia sekali arung lah Ira. Dia sekali arung. Kalau Ustaz matikan rekod, Ustaz kena lepas quiz betul rekod balik. Jadi ada dua video lah, tak sedap . Okey, Tanya. Beri tepukan pada orang di sebelah kamu. Sudah, siapa sebelah saya Ustaz? Tak ada orang. Please wait while I try reconnect pula. Apa benda ni? Okey dah. Okey, tanya kepada kamera The Eternal, kepada yang berapi tadi dan juga Nadif ya. Syabas dan Tanya diucapkan kepada anak-anak murid Ustaz yang hebat. Ustaz dah habis ke? Quiz dah habis, tapi Ustaz akan tunjukkan soalan quiz untuk sama-sama kita tengok lepas habis dah. Ya, Ustaz habis lah. Okey, soalannya mudah saja. Soalannya Ustaz impunkan semua tajuk dalam quiz sebanyak 30 soalan. Okey, baik. Jom kita tengok apa dia soalan yang Ustaz sediakan dan soalan yang telah kamu jawab. Ya, semua soalan yang telah kamu jawab. Kita lihat soalan-soalan itu. Okey, jadi soalan ni mudah saja. Dia tanya, apakah hukum mencari rezeki yang halal? Wajiblah. Siapa yang jawab haram ni? Astaghfirullahalazim. Okey, siapa yang ada periksa wasa dan terpaksa keluar, tak ada masalah ya. Nanti tengok balik rekod ya. Siapa yang jawab haram ni? Astaghfirullahalazim. Okey, yang kedua. Berikut adalah adab-adab bekerja kecuali. Bila ada kecuali maksudnya kita kena cari satu jawapan yang negatif. Sebab dia tulis kat sini adab-adab bekerja. Tetapi ada satu yang bukan adab bekerja. Apa dia? Malas. Siapa yang malas bekerja? Jangan ya. Okey. Ustaz, kata dua untuk saya ada karangan adab dan ada soalan diberi di bawah. Ada ke di sekolah lain? Kalau percubaan dia berbeza-beza. Tapi kalau periksa betul, wallahualam. Contoh macam kertas jawab soalan karangan kan, petikan. Mungkin tahun ni ada, mungkin lah saya cakap. Tapi kita tak boleh assume dia tak ada langsung. Ya. Okey. Berikut adalah pekerjaan halal kecuali menjual dadah. Tak boleh jual dadah, haram. Orang Islam diharamkan bekerja sebagai pencuri. Siapa cakap ahli sukan ni? Haram? Allahu Akbar. Okey, apakah ciri-ciri pekerjaan yang baik? Amanah. Ya. Kemudian, kita hendaklah berjual beli dengan barang yang berkualiti. Ini saya tak pastilah sama ada kamu tahu baca Jawi ataupun tidak. Jadi kena baikilah. Ya. Okey, soalan yang berikutnya, soalan yang ketujuh. Antara berikut adalah adab yang bukan Arab. Adab ketika berjalan kecuali bermasa muka bila berjumpa. Sebab dia kata apa? Dia cari yang kecuali beradab. Jadi inilah. Yang lain semua elok. Soalan ke-8. Kita dilarang 3 jawapan. Bergaduh, tidak adil, beremosi semasa bermain. Maksudnya kita dilarang sama sekali bergaduh ketika bermain, tidak adil. Jadi pengadil tapi tak adil, berat sebelah, tak boleh. Dan beremosi semasa bermain. Kawan tu baru gol sekali, dia meraihkan gol dia, gol. Depan muka kamu kan, gol. Kamu pun tak boleh tahan emosi, kamu pun angkat tangan, berbam dekat biji mata dia. Emosi. Okey, apakah kelebihan beradab dengan orang tua? Mengajar kita menghormati orang yang lebih
tua. Macam ni, memutuskan negatif. Mendapat dosa, tak boleh. Tidak dapat belajar ilmu daripada mereka. Betul lah. Kalau kita tak beradab ya. Okey, soalan yang ke-10. Apakah akibat bertanya dengan tidak beradab? Apa akibat kalau kita bertanya tapi tak beradab? Hadapi masalah. Baca ni. Ya, baca ni. Okey. Cepatnya masa habis Ustaz. Saya baru soalan ke-19. Oh, ya ke? Okey, soalan yang ke-11. Siapakah orang yang layak ditanya tentang ilmu agama? Ustaz, Ustazah lah. Siapa cakap guru mandu? Ustaz, guru mandu tu guru. Walaupun dia orang yang ngajar mandu, tapi dia boleh jawab soalan saya pasal agama. Tak apalah. Tapi yang layak-layaknya sama ada ustaz atau ustazah ataupun ulama. Ataupun ulama. Tapi kalau kawan kita ada ilmu agama, dia lebih tahu, boleh tanya kat dia. Okey, apakah akibat bertanya dengan tidak beradab menghadapi masalah? Patah balik ke? Apakah yang tidak boleh dilakukan dalam bertanya? Bertanya dengan nada sinis. Contohnya kan, jumpa orang ni kan, orang ni baru lepas kena denda. Kamu pun tanya. Ikut adalah adab-adab dalam masjid. Kecuali membaca doa masuk masjid. Membaca Al-Quranul Karim. Duduk sambil berzikir. Solat tahiyatul masjid. Kenapa kecualinya membaca doa masuk masjid? Sebab dia kata apa? Tengok baca betul-betul ni. Dia kata berikut adalah adab-adab di dalam masjid. Kecuali membaca Quran ni dalam masjid. Duduk sambil berzikir dalam masjid. Solat sunat tahiyatul masjid dalam masjid. Membaca doa masuk masjid, belum masuk masjid lagi. Tapi baru nak masuk. Baca doa. Jadi baca doa ni merupakan perbuatan sebelum kita masuk dalam masjid. Yang manakah antara berikut bukan adab ketika bekerja, mengamalkan sikap suka bertangguh. Okey, yang kena pergi dulu tak apa. Okey, apakah perkara yang berkaitan dengan fadilat? Okey, tak apa. Ustaz nak pilih soalan lah. Ya, Ustaz pilih soalan dulu. Okey, soalan ni. Contohnya, pilih adab berdasarkan gambar. Gambar orang tengah ziarah kubur. Dia tanya, apakah adab yang betul ataupun adab ketika kita menziarahi kubur mengikut gambar? Adab, pilih, dia minta nama adab. Ini adab apa ni? Adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur. Bukan adab ziarah jenazah tau. Kalau jenazah tu dekat rumah si mati, kita ziarah dia. Yang ini adab ziarah kubur. Adab dengan orang tua. Ya, mentang-mentang lah orang tu dah tak ada. Salah ya. Adab menziarahi kubur. Okey, gambar berikutnya. Gambar ini adab apa? Adab melayan tetamu. Okey, kemudian soalan 26. Betul salah? Kerap bersukan akan mencederakan kesihatan. Salah. Ini beradab ke tidak beradab? Tidak beradab sebab dia mengunggut. Dia mengepau. Tahu mengepau? Okey. Yang ini pula 28. Pemimpin ialah orang yang apa? Bertanggungjawab memimpin sebuah negeri, daerah, kampung, ibu bapa, guru besar dan ketua darjah. Jadi pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab memimpin. Pilih 3 adab dengan pemimpin. Menghormati pemimpin, tidak meninggi suara, berdoa untuk kebaikan. Dan soalan yang terakhir, pilih 1 cara menghargai pemimpin, menyokong dan membantu mereka. Asalkan apa saja arahan mereka itu tidak melanggar syariat. Okey, tahniah dan syabas. Beri tepukan kepada diri sendiri. Alhamdulillah kita dah selesai ya. Izara, kita dah selesai dah kuis dan juga Izara dia screenshot soalan ya. Terbaik. Ya, kita dah selesai kuis. Ustaz seronok pada malam ini juga sebab respon-respon yang baik, respon-respon berilmiah daripada kamu. Terima kasih banyak-banyak di atas respon yang diberikan. InsyaAllah jika ada masalah kamu boleh rujuk pada Ustaz, boleh mesej Ustaz, saya ada masalah soalan ini, boleh tak dijawab macam ni? Ataupun saya dah jawab soalan Ustaz, boleh Ustaz semak? InsyaAllah Ustaz akan cuba semak kamu punya jawapan apa semua. Apa-apa pun anak sekalian, teruskan belajar, teruskan kekalkan momentum kecemerlangan. Walaupun periksa kamu hampir tiba, akan tetapi jangan anggap itu sebagai satu benda yang menakutkan. Anggaplah itu sebagai satu benda yang kamu memang menanti-nantikan dia. Dan kamu nak uji minda kamu selama kamu belajar selama 5 tahun ini, apa yang kamu dapat ya, insyaAllah. Okey, jadi itu saja kelas kita. Tanda tangan, Ustaz akan bacakan doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu kami pada malam ini. Jadikanlah ilmu kami ini membantu kami untuk peperiksaan dan jadikanlah ilmu kami yang pelajari pada malam ini sebagai kami untuk sentiasa mengamalkan adab-adab murni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja daripada Ustaz. Semua sekali terima kasih banyak-banyak untuk malam ini. Kamu yang hebat, kamu terbaik. Kamu semua orang yang berjaya sebab kamu percaya. Yes. Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa solat Isyak. Kan. Okey, terbaik. See you tomorrow. Our last class. Oh, lupa. Lupa. Esok malam last class kita, Ustaz nak ambil gambar. Jadi last class pukul 9.30 tu, Ustaz akan ambil gambar. Ustaz nak semua buka kamera. Ya, buka kamera jika boleh lah. Jika boleh. Jika tak boleh, tak boleh buat apalah. Kita nak ambil gambar kenangan yang terakhir. Iska. Cik, ya. Okey, jadi itu saja daripada Ustaz ya. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.